Rage Against the Machine terkenal dengan lagu protes dan berunsur politik. Band ini cenderung dengan ideologi politik sayap kiri dan menentang status quo di US. Rage boleh diterjemah sebagai keradangan atau kemarahan, manakala The Machine dalam konteks band ini ialah perlambangan otoriti yang menindas. Kritik utama RATM atau Rage ialah terhadap pentadbiran Rumah Putih yang selalu bertindak seperti sebuah mesin fasis. Kritikan ini disampaikan melalui lagu seperti Bomb Track, Bulls on Parade, Know Your Enemy, Take the Power Back, Freedom, Vietnam dan Guerrilla Radio. Menurut Rage, sisi fasis US jelas kelihatan melalui penglibatannya dalam perniagaan hamba, genosid terhadap penduduk asal, meledakkan bom atom dan melakukan imperialisme terhadap negara-negara luar. Mereka kerap melakukan protes menentang kerajaan US termasuk protes jalanan. Aksi protes Rage sering mengundang kontroversi. Contohnya pada tahun 1993, mereka muncul tanpa sebarang pakaian untuk slot persembahan mereka di Festival Muzik Lollapalooza. Aksi itu merupakan protes terhadap Community Parent Music Resource Center yang berjaya melobi kerajaan US mengeluarkan arahan mewajibkan penanda ini diletakkan ke atas album-album yang dianggap tidak sesuai didengar golongan bawah umur. Bagi Rage, arahan sedemikian melanggar hak kebebasan bersuara dan berkarya. Mereka juga pernah menyebabkan bangunan Bursa Saham New York ditutup sekitar 15 minit. Ia berlaku sewaktu mereka sedang menjalani rakaman klip video Sleep Now in the Fire. Insiden itu menjadi kenangan berharga buat Rage kerana berjaya menyebabkan pusat kapitalisme US dilanda panik walau sekejap. Protes Rage paling terkenal ialah melalui lagunya sendiri iaitu Killing in the Name. De La Rocha menulis lagu ini berdasarkan pembantaian seorang lelaki kulit hitam, Rodney King, oleh sebilangan pegawai polis pada tahun 1990. Liriknya menyela penguasa yang menyimpan sentimen white power dan menyokong kumpulan ekstremis The Ku Klux Klan, terutamanya dalam kalangan pegawai polis. Bahagian paling energetiknya ialah pengulangan perkataan F-word yang diulang sebanyak 16 kali. Menurut gitarisnya Tom Morello, bahagian itu berinspirasikan kisah rebel Frederick Douglass yang memerdekakan dirinya sendiri daripada sistem perhambaan pada tahun 1838. Rage turut bersolidariti dengan rakyat negara luar, terutamanya dengan gerakan pembebasan nasionalis Zapatista di Mexico. Logo bendera hitam berbintang merah yang selalu mereka gunakan ini ialah simbol rasmi Zapatista, dan Rage pernah merakam beberapa lagu sebagai tribute buat mereka seperti People of the Sun dan Zapata's Blood. Sokongan Rage terhadap ideologi politik kiri, terutamanya sosialisme, menyebabkan mereka sering dilabel sebagai hipokrit. Ini berikutan, Rage sendiri merupakan band muzik mainstream yang mempunyai kontrak bersama Epic Records, syarikat rakaman yang dimiliki Sony Music, sebuah korporat kapitalis. Ini berlawanan dengan simbol sosialisme serta imej revolusioner yang Rage tonjolkan. Rage tidak pernah menjawab persoalan ideologinya secara mendalam. Bagi peminat Rage, band ini mendukung aliran social libertarian. Secara umumnya, ideologi yang mereka anuti ini merupakan cabang sosialisme dan liberalisme. Ia meliputi kebebasan politik dan kesamarataan sosial. Menurut Morello lagi, dalam dunia kapitalistik seperti hari ini, penyebaran maklumat juga perlu menggunakan saluran kapitalisme, dan ini turut dilakukan oleh ahli akademik kiri, Profesor Noam Chomsky, yang membiarkan buku-bukunya dijual syarikat kapitalis. Bagi De La Rocha pula, Sony mempunyai akses kepada dunia dan ia boleh menjadi jambatan untuk mereka mempelawa lebih ramai orang menyertai revolusi kesedaran, dan Rage sememangnya mahu dilihat sebagai ejen kesedaran. Komposisi lagu-lagu Rage digubah oleh mereka berempat secara kolektif, tetapi semua lirik lagu ini ditulis sendirian oleh frontman mereka, Zack De La Rocha. Apabila beliau mengundurkan diri daripada Rage akibat salah faham, band ini telah dibubarkan pada tahun 2000. Setelah 7 tahun dibubarkan, Rage mengumumkan akan kembali bersama. Namun, penyatuan itu hanyalah untuk menjayakan konsert jelajah yang telah terhenti pada tahun 2011 sebelum bersambung kembali pada tahun 2019. Selain De La Rocha, gitarisnya Tom Morello juga merupakan aset penting bagi Rage Against the Machine. Rage terkenal dengan vokal agresif De La Rocha serta bunyi gitar hybrid oleh Morello. Dalam dunia gitaris, beliau dianggap salah seorang gitar hero yang berpengaruh.
Rage Against the Machine selalu dikelaskan sebagai band nu metal. Bahkan, mereka dianggap sebagai pioneer kepada genre ini. Tetapi perkara ini dibantah oleh anggota Rage yang lebih suka menganggap muzik yang mereka mainkan ialah rock. Menurut Morello, mereka tidak suka dikelas sebagai pemuzik nu metal kerana genre itu sering dikaitkan dengan misoginis dan ideologi yang bertentangan dengan falsafah politik Rage. Rage mempunyai 4 album studio. Kali terakhir album mereka dilancarkan ialah pada tahun 2000 dan hingga kini mereka masih belum ada perancangan merakam album baru. Sewaktu De La Rocha mengundurkan diri daripada Rage pada tahun 2000, Tom Morello, Robert Wilk dan Tim Comonfort menubuhkan Audioslave bersama bekas vokalis Soundgarden, Chris Cornell. Dan sehingga 2007, Audioslave telah melancarkan 3 album studio sebelum ia turut dibubarkan. Pada tahun 2016, dengan pelantikan Donald Trump dari Parti Republikan menjadi Presiden US, Morello, Comonfort dan Wilk sekali lagi bergabung tenaga menubuhkan band protes Prophets of Rage. Band ini dianggotai oleh 2 vokalis terkenal, Chuck D dari Public Enemy dan Be Real dari Cypress Hill. Tetapi, Prophets of Rage hanyalah sekadar band projek. Ia telah dihentikan pada tahun 2019 selepas mereka melancarkan sebuah album. Pada tahun itu jugalah De La Rocha telah kembali aktif bersama Rage Against the Machine.